Okey, saya continue dengan chapter ataupun topik untuk hari ni, heat exchanger. Nampak tak? Tak nampak kan? Tak nampak? Tak nampak, tak clear. Tak clear. Saya bagi clear sekarang. Entire screen. Exchanger, share. Okey. Macam mana? Clear? Okay, clear. Untuk topik hari ni, topik today ialah CO3. Ability to design heat exchanger. Design tau. Dia punya kata kunci dia kat sini. Awak boleh design heat exchanger for application to agricultural problem, exhibiting competence in performing energy analysis. Hati ni duk tengah jalan. Okay, dah mute. Ni lah CO3. Minggu lepas kita tak ada kelas kan. Sebenarnya minggu lepas pun CO3. Bab radiation. Saya tengok radiation ni macam tak perlu belajar pun. Tak payah belajar lah. Dia cuma formula saja. Radiation ni. Yang radiation tu pun formula dia ialah yang saya dah beritahu awak. Q-rad equal to surface area, Steven-Boltzmann, emissivity darab T surface kuasa 4 tolak T surrounding kuasa 4. Inilah dia Q radiation. Okay, itu saja. So saya skip lah. So kalau awak nampak dia memerlukan heat exchanger untuk Q radiation, untuk heat radiation, ini dia formula dia, tak ada formula lain dah. Okay. Padam yang itu. So untuk hari ini kita akan belajar heat exchanger. Inilah CO3 saja. Ya apa? Dah record tu? Dah record. Kemudian objektif untuk hari ini, recognize first one, recognize numerous type of heat exchanger and classify them. Kita nak classify heat exchanger tu dengan mengenali apa itu, mana jenis-jenis heat exchanger lah. Kemudian second, develop an awareness of fouling on surface. Kat surface of heat exchanger tu dia akan ada masalah fouling lah. So kita akan belajar juga awareness dia. Kemudian kita nak determine the overall heat transfer coefficient for heat exchanger. Overall heat transfer coefficient for heat exchanger. Okay. Kemudian third, kita akan perform general energy analysis on heat exchanger. And the fourth one, kita akan obtain a relation for logarithmic mean temperature difference ataupun LMTD. Okay. And modify it for different types of heat exchanger using correction factor. Okay. Kemudian the second last, kita akan guna selain daripada LMTD, kita akan gunakan effectiveness NTU method. Okey, ini pun sama saja sebenarnya method ni, LMTD dan NTU method. Kedua-duanya adalah untuk mengetahui size heat exchanger yang awak perlukan. Kalau awak ada satu-satu situasi, kedua-dua method ni awak boleh guna mana satu. Kemudian kita gunakan metod tu untuk tahu requirement situasi awak. Sebagai contoh, awak ada air panas 100 degree Celsius, awak nak turunkan dia pada suhu berapa, lebih kurang 30 darjah Celsius pada masa ke berapa? 2 minit, 3 minit pada period tu. Okay. Kalau awak dah tahu awak punya situasi, kemudian metod apa
nak memilih jenis-jenis heat exchanger yang ada. Dua method ni lah ada. LMTD method, kemudian ada NTU method. Alright, and kemudian last one, know the primary consideration in the selection of heat exchanger. So minggu ni ataupun hari ini, lesson ni kita akan panjang sedikit lah. Okay, make sure ada air, kopi, ada makanan dekat tepi meja awak tu. So, continue. Type of heat exchanger. Type of heat exchanger. Basically, heat exchanger dia ada dua fluid ataupun dua bendali yang terlibat. Satu hot fluid yang awak nak sejukkan, kemudian ada cold fluid ataupun bendali yang sejuk. Bendali tu digunakan untuk ejen penyejuk kepada hot fluid tadi. Okey? So, dia dibezakan dengan arah flow, arah aliran bendali tersebut. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada parallel flow, kita ada counter flow. Okey? Kalau parallel flow, you nampak kat sini hot, bendali panas dengan bendali sejuk, dia masuk pada tempat yang sama. Kemudian dia mengalir pada aliran yang sama. That's why we call it as a parallel flow. Dia pun keluar yang sama, dia akan exchange heat pun pada arah yang sama. Berbanding dengan counter flow, hot masuk, cold keluar. Hot masuk, cold keluar. Okay? Cold in, hot out. Sebab tu kita panggil dia counter flow, di mana bendali panas dia akan counter, dia akan bersilang arah flow dia dengan bendali sejuk. Okey, kalau kita lihat dekat dia punya graph, temperature against length. Sini length, sini length. Yang ini adalah untuk parallel flow, yang sini adalah untuk counter flow. Sini A parallel flow, sini B untuk counter flow. Kalau awak lihat kat sini parallel flow, hot masuk ataupun bendali yang kita nak sejukkan tu, bendali panas lah sebenarnya kita nak sejukkan kan. Dari panas dia akan menghampiri suhu bendali sejuk ataupun ejen bendali sejuk tu. Menghampiri, dia tak akan sama tapi dia menghampiri. Tapi bila kat counter flow, heat exchanger, hot fluid ataupun bendali panas tu dia boleh overlap. Dia boleh sejuk sedikit berbanding cold fluid yang keluar tu. Okay? Cold fluid ni dia akan eventually dia akan panas. Waktu dia masuk heat exchanger tu dia sejuk lah. Tapi dia selepas dia melalui perpindahan haba, dia akan keluar sedikit panas lah. Dia taklah panas sangat. Dia akan keluar sedikit panas. Disebabkan sedikit panas tu, di mana panas tu datang daripada hot fluid lah. Kalau kita lihat daripada graf ni, counter flow, heat exchanger jenis counter flow lebih baik lah berbanding parallel flow. Tapi untuk pengiraan, untuk analytical analysis, parallel flow lebih baik. Right? Parallel flow bukan lebih baik, lebih mudah dikira. Untuk dikira berbanding counter flow. Kemudian, compact of heat exchanger. Untuk parallel flow dengan counter flow, dia punya density dia memainkan peranan penting. Lagi compact, lagi dense, satu-satu heat exchanger tu lagi baik dia menukar haba. Okey. Untuk area density ataupun kita letak dia sebagai beta above than 700 meter square per meter cube, it is classified as being compact. Okay? Disebabkan kita tahu lagi compact dia lagi baik heat perpindahan haba tu, so engineer dia invent satu invention selain daripada counter flow dan selain daripada parallel flow, iaitu cross flow heat exchanger. Apa itu cross flow? Cross flow boleh sama ada unmixed dan mixed flow. Kalau awak lihat dekat figure 11.3 ni,
figure ni, bahagian A untuk unmixed flow, awak nampak sini dia ada tube. Tube ni selalunya akan carry hot fluid kita lah, di mana hot fluid tu kita nak sejukkan dia. Kemudian ada flow yang melintang ke arah dia. Flow melintang. Heat exchanger ni kita panggil dia cross flow sebab ada flow yang melintang ni. Dia unmixed disebabkan ada fin yang disenggat di antara tube ni. Ada fin, beberapa fin. So dia unmixed lah flow ni, yang cross flow ni. Dia unmixed cross flow. Berbanding dengan mixed cross flow. Dia tak ada fin di tube tu. Kemudian hanya ada udara saja dilalukan dekat tube tu. So kita panggil dia cross flow mixed exchanger. Okay, cross flow mixed exchanger, heat exchanger. So itu adalah tiga basic heat exchanger: parallel flow, cross flow, dan counter flow. Jangan lupa counter flow. Okay, itu tiga basic flow, bukan tiga basic jenis, bukan jenis type dia, tapi jenis pergerakan flow dia. Okay, kalau type dia banyak type, tapi jenis pergerakan dia. Okay, ini adalah salah satu jenis compact heat exchanger. Dia kecil saja. Kita panggil dia printed circuit heat exchanger ataupun PCHE sebagai singkatan. The flat metal that form the core of this heat exchanger are chemically etched to the depth of 1 to 3 mm. The chemically etched plate are then stacked together and joined by diffusion bonding. Selalunya PCHE ni kita gunakan dia untuk refrigeration kat sini, fuel processing, waste heat recovery, kemudian ada chemical processing. Kalau awak nak tahu fuel processing, minyak yang kita gunakan dekat kereta tu, nak hasilkan dia tu, dia daripada raw minyak hitam tu kan, minyak yang dari telaga tu, kita panaskan dia pada satu-satu tahap, kemudian kita channelkan dia. Okay, kalau first degree tu yang keluar diesel dulu, kemudian second petrol, kemudian last baru gas yang kita gunakan untuk masak tu, gas tu. So bila kita panaskan minyak, kita nak sejukkan dia tu macam mana? Kita gunakan ni lah, heat exchanger yang macam ni. Selalunya benda ni dia akan buat melalui proses etching lah. Dia bagi tahu etching, proses etching, chemically etching. Kalau awak lihat dekat susah nak jumpa etching ni sekarang ni. Okey, kalau awak ada perasan, awak duduk dekat kereta ayah awak ataupun kereta ibu awak perasan dashboard tu, papan pemuka tu dia ada kasar-kasar sikit kan, dia ada corak-corak stitching lah, apalah. Itu dekat acuan dia kita akan etching, chemically etching, nak bagi dia bentuk macam tu. Okey, itu kita panggil dia chemically etching, proses tu lah. Sama juga untuk buat heat exchanger ni, kita akan rendamkan dia dalam chemical, kemudian chemical tu dia akan hakis pada bentuk yang kita nak. Ni dia cakap dia akan hakis sebanyak 1 hingga 3 mm. Okey, PCHE ni adalah heat exchanger yang dense lah. Dia punya surface density dia lebih kurang 2500 meter square over meter cube. Okey, dia boleh tahan pressure 500 bar. Sangat baiklah untuk PCHE ni. Kalau awak lihat kat sini, major advantage dia boleh operate wide area of temperature within minus 250 degrees Celsius to 900 degrees Celsius. Kemudian dia boleh tahan high pressure sehingga 500 bar. 500 bar ni sebagai contoh, satu bar ni adalah 1 atmospheric pressure. 500 bar ni ialah 5 kali 500 lah. Maksudnya macam dalam laut hampir beberapa kilometer ni.
tekanan yang dia boleh hadapi sebelum dia ni rosak ataupun hancur. Okey. Kemudian satu saja kelemahan dia ialah bila kita lalukan pressure kat sini, dia akan drop sebab dia terlalu dense. Okey. Itu hanya selingan untuk PCHE, heat exchanger yang paling dense sekali, paling high density sekali. Okey. Tapi untuk basic engineering ataupun basic application dekat industrial, kita ada panggil dia shell and tube heat exchanger. Ini yang awak nampak ni, figure 11.4. 11.4. Shell and tube. Selalunya shell tu di luar lah. Shell. Ni shell di luar. Dan tube di dalam. And they contain large number of tube. Tube ni boleh banyak kat dalam dia. Sometimes several hundred packed in shell with their axis parallel to the shell. Heat transfer take place as one fluid flow inside the tube while the other fluid outside the tube. Okay, selalunya fluid yang kita nak sejukkan tu berada dalam tube lah. Selalu agent untuk penyejukan dia tu selalunya kita letakkan dia dalam shell. Okay. Fluid tu boleh bergantung pada apa-apa jenis fluid lah. Kadang-kadang gunakan oil, kadang-kadang gunakan water. Depend on application. Okay. For example here, siapa boleh jawabkan kat saya, ini adalah jenis shell and tube heat exchanger, flow dia macam mana? Boleh bagi tahu saya. Sama ada dia cross flow, parallel flow ataupun counter flow. Siapa boleh jawabkan untuk saya? Anyone? Ni inlet dia, ni outlet dia. Ni inlet untuk shell, untuk tube, sorry. Ni outlet untuk tube. So, ini adalah counter, cross ataupun parallel flow. Anyone? Semua tidur? Apa? Counter. Sebab dia bergerak. Dia bergerak counter lah kan. Ni ada inlet dia. Dia akan masuk di sini dan keluar di sini kan. So yang ini bergerak, masuk dan keluar di sini. So dia counter lah. Okay, dia counter. Right? No problem. Sekarang awak dah faham sama ada dia counter, cross ataupun parallel flow. Okay, ada 3 saja, jangan pening kepala. Kemudian shell and tube exchanger ni dia boleh pelbagai jenis. Okay. Jenis-jenis yang saya beritahu tadi ialah di sini. One shell pass 2 tube. One shell pass 2 tube. Ada satu shell. Shell ni di luar. Kemudian ada 2 tube. Tube tu yang masuk tu dia rotate ke belakang. Masuk dan keluar. So kat sini kalau awak lihat dia ada parallel dan dia ada counter. Sama juga dengan kat sini, 2 shell and 4 tube. Dia ada parallel, dia ada counter flow. Okey. Ini ada shell and tube heat exchanger. Okey, dia boleh ada macam-macam configuration dalam dia. Tube tu. Ada yang keluar masuk, ada yang masuk, ada yang masuk saja lepas tu keluar kat ujung. Ada yang masuk, kemudian dia keluar di sebelah dia, kemudian masuk balik. Depend on dia punya arrangement lah. Tube tu macam mana. Yang ni shell and tubes. Kemudian kita ada regenerative heat exchanger. Bentuk dia tak ada kat sini. Awak boleh buka buku. Dia involve alternate passage of the hot and cold fluid stream through the same flow area. Awak boleh bayangkan lah. Dia passage ada laluan hot and cool fluid stream. Dia berasingan. Dia alternate. Kejap panas, kejap sejuk. Kejap panas, kejap sejuk. Kita panggil tu ialah regenerative heat exchanger.
Kemudian ada juga dipanggil dynamic type regenerator. Dipanggil kat sini regenerator lah, tapi dia punya fungsi dia sebenarnya ialah heat exchanger. Macam mana dia berfungsi? Dia involve of rotating drum and continuous flow of hot and cool fluid through different portion of drum. So dia ada beberapa drum. So drum tu dia akan rotate. Kemudian kita ada condenser dan last kali boiler. Nama dia condenser tapi kita tahu dia berfungsi sebagai heat exchanger. Condenser ni awak boleh jumpa dekat refrigerator, peti air sawak. Okey, peti air sawak. Boiler ni awak jumpa dekat power plant boiler. Okey, power plant. Next ialah contoh plate frame heat exchanger. Dia ada frame. Ni frame dia. Dia ada plate A dan B. Plate ni contain fluid, sejuk dan panas lah. Dia akan alternate lah. Yang ni dia tunjuk contoh plate yang telah dibuka. Tak, sepatutnya dia macam ni lah. Dance dia. Sejuk panas, sejuk panas, sejuk panas. Plate tu diletak rapat-rapat. So awak bayangkan plate A sejuk, plate B panas, plate A sejuk, plate B panas. Ini dipanggil plate and frame heat exchanger. Okay. Dia well suited with the liquid to liquid application. Maksudnya kalau awak nak sejukkan air kopi dengan air sirap, boleh lah gunakan plate frame exchanger ni, heat exchanger. Okay. Boleh bagi contoh yang tu, kopi dengan air sirap. Okay, kita dah habis dah bahagian first part, mengenali type of heat exchanger. Now bahagian calculation pula, sedikit lah. Awak jangan takut sangat, senang saja untuk topik ni. Okay, the overall heat transfer coefficient. Awak tahu awak tahu untuk formula untuk convection, Q is H delta T lah, delta T. Ini ialah heat transfer coefficient untuk convection. Okay, Q delta T bagi R ataupun K kat sini kan. Ini adalah conduction, heat transfer untuk conduction. Tapi ada tak overall heat transfer coefficient? Ada. Selalunya kita gunakan dia untuk special untuk heat exchanger, di mana convection dengan conduction tu kita gabungkan dia, kita jadikan dia sebagai unit U. Okey, kita untuk convection H, untuk conduction K, tapi untuk overall heat transfer special untuk heat exchanger kita gunakan huruf U besar. Okey. Biar saya padam ni dulu. Jangan pening kepala lagi. Awak dah belajar waktu dengan Dr. Nur Hidawati, bahagian conduction dalam tube, kita boleh jadikan dia sebagai resistor, bukan? Di mana kita selalunya bermula dengan air yang panas dahulu. Okey, air yang panas dahulu. Kalau air tu carry dekat luar, awak mulakan resistor kat luar lah, awak jangan mula kat dalam. Awak kena mula dari panas dahulu. Sebab heat transfer from hot to cold. Okey, from hot to cold. Kat sini resistor inner, R wall dengan R outside, dekat luar ni lah. Okey, kalau kita jadikan dia resistor kat sini, heat transfer dari inner sini, TI to TO. So you buatlah resistor macam biasa, macam awak belajar dengan Dr. Nur Hidawati tu. Kemudian bahagian dalam, bahagian air ni, kita akan berlaku convection, kan? So convection tu formula dia macam biasalah, 1/HA untuk dalam.
Ni untuk sini. Untuk wall, di sini wall ni kita akan gunakan formula yang ni. Natural logarithmic and ln ni. Diameter outside divide by diameter inside divide by 2 pi KL. Ni surface area. 2 pi KL. Okay, surface area yang ni. Okay, kemudian untuk outside pula, di bahagian outside ni convection berlaku balik. 1/H darab A. Oh, outside ni. O ni outside lah. So, kalau awak combinekan dia, dia jadi R total lah kan. Resistance R total equal to Ri plus R1 plus RO. Ri ni ialah 1/Hi darab AI plus normal, bukan normal, natural logarithmic diameter outside divide by diameter inside divide by 2 pi KL. Untuk resistance outside, kita pakai yang convection punya untuk yang outside lah. Okay, yang ini semua basic awak dah belajar. Tapi untuk jadikan dia overall heat transfer, kalau awak lihat kat sini ya, dari ni R total, ni R total, ni heat transfer, ini perubahan temperature. Awak boleh kembangkan dia. Yang ni R total ni kepada UA. Okay, dia juga sama dengan UI A delta T, di mana ni adalah untuk inside, yang ni adalah outside. Kalau awak lihat equation ni panjang ni, awak boleh matikan dia semua. Delta T, delta T, delta T, delta T. So, 1/R UA equal to UI AI equal to UO AO. Ini apa yang dia tulis ni. Dia cuma terbalikkan saja. R, kemudian yang ini jadi 1/, lah. 1/. Kalau awak terbalikkan ni, awak dapat macam ni. So, apa persamaan dia kat sini? Di sini, kalau R1 equal to 0 dan AI lebih kurang sama dengan AO lebih kurang sama dengan AS. So, overall heat coefficient, heat transfer coefficient 1/U lebih kurang sama dengan 1/Hi plus 1/HO. Okay? Nak cari U overall untuk kesemua ni boleh sama dengan Hi darab HO plus Hi plus HO lah kan. Kalau ni awak hasilkan dia. Terbalik. Sorry. Ni satu. Terbalik. Kalau awak selesaikan ni, U ialah Hi plus HO divide by HO. Kan? Awak dapatlah overall heat transfer coefficient untuk heat exchanger tersebut. Okay? Awak hanya memerlukan nilai convection of agent penyejuk dengan coefficient of heat transfer ataupun coefficient of heat transfer untuk hot fluid tu sendiri. Water tu lah. Okay? Awak boleh dapat overall heat transfer coefficient. Jangan pening kira. Sebab kalau awak dah bekerja, ini semuanya hanya rujukan semata-mata. Awak lihat heat transfer coefficient untuk overall water to water. Kita ada 850 hingga 1700 watt per meter square Kelvin. So kalau heat exchanger tu di antara water to water ni adalah, so dia punya effectiveness dia bergantung kepada overall heat transfer coefficient di sini. Kalau awak ada water to oil, dia kurang banyak, 100 hingga 350.
Kalau water to gasoline ataupun kerosene, between 300 to 1000 saja. Kalau water to brine, brine ni adalah air garam, 600 to 100, sorry, 1200. Okey. Kemudian yang seterusnya lah. Ini adalah overall heat transfer coefficient untuk satu-satu heat exchanger tu. Regardless apa jenis dia lah. Kalau dia counter flow ke, kalau dia parallel flow ke, atau cross flow ke. So untuk overall heat transfer coefficient ni, kita boleh lihat ni, dia takkan lebih, takkan kurang daripada nilai overall heat transfer coefficient. So kalau you nak design something ataupun you nak sejukkan something menggunakan heat exchanger, you kena lihat dekat overall heat exchanger ataupun overall heat transfer coefficient tu sendiri. Sama ada you nak guna water to water ataupun water to oil. Sebelum you decide you nak sejukkan you punya situasi tu. Okay. Once you dah beli, kemudian you dapati water to water ataupun jenis heat exchanger yang you beli tu tak menepati keperluan you, so you dah rugi banyak lah. You kena beli lagi. So ini adalah basic guide sebelum awak membeli satu-satu heat exchanger. Mungkin aja nak tanya pasal kat mana kita nak beli, bila waktu kita nak beli heat exchanger ni dalam keperluan harian kita kan. Belajar sampai kita nak beli heat exchanger, kita nak kaji sampai sesuatu kan. Tiba-tiba nanti keluar, tak tahu pun bila kita nak guna beli ataupun kita nak guna table ni sebenarnya. Inilah ilmu engineering. Di mana kalau awak beli peti sejuk, kalau awak beli apa lagi, air conditioner, you akan nampak benda-benda ni. Dia ada heat exchanger. Kan tadi kan condenser tu. Awak akan nampak dia gunakan water to water ke, dia akan guna water to oil heat exchanger ke. Kita tak akan beli heat exchanger tu. Tapi kita akan dapat keseluruhan. Kalau you beli peti ais, you akan tahu heat exchanger tu okey, water to water. Okey, dia mesti overall heat transfer dia macam gini. Okey, kalau dia rosak, you nak kena cari water to water juga. You tak boleh ganti dengan water to oil. Kalau you ganti water to oil, you akan tahu dia tak akan dapat kesejukan yang you nak. Yang di mana kalau peti sejuk tu boleh sampai negatif 20, you tak boleh dapat negatif 20 lagi kalau you tak tukar kondenser yang sama, jenis yang sama. Di situlah ilmu dia. Okay, you tak belilah heat exchanger tu buta-buta macam tu, kemudian you nak pasang kat mana-mana application. Tak. Okay, heat exchanger tu selalunya dia datang dengan full system. Okay. Ini adalah cara mengira surface area yang ada fin. Okay, space area total equal to space area yang fin, kemudian tambah space area yang tidak berfin. Fin ni sirit lah. Okay, kalau kita kira dengan convection, selalunya 1/H divide by AS kan. So AS ni sinilah guna dia, fin plus unfin. Takut ni tak dikira pula nanti, sebab tu dia tulis macam ni. Selalunya fin dia ada efficiency, dia akan bagi efficiency lah. Next, dalam heat exchanger kita ada panggil dia fouling factor. Selalunya heat exchanger dia akan ada reliability dia lah, ataupun ada effectiveness dia. Selalunya kalau kita first beli satu-satu peti ais tu, dia boleh cepat je sejuk kan, sebab dia punya kondenser dia berfungsi dengan baik lah. So once dah sampai 10 tahun, 30 tahun, so dia lambat sikit sejuk. Dia sejuk tapi dia lambat sikit sejuk. Mungkin dia tak sejuk seperti dahulu. Apa sebab dia? Because of fouling factor. Fouling factor. The performance of heat exchanger usually deteriorates with time as a result of accumulation of deposit on heat transfer surface. Okay, kalau kita lihat kat dalam heat exchanger tu ada accumulation lah, ada deposit yang berlaku kat dalam
tube ataupun shell tu. So selalunya fouling factor ni kita akan lihat bergantung kepada jenis-jenis fluid yang digunakan. Kalau dia distill water, kita ada fouling factor dia lah R. Kita gunakan simbol R sebagai fouling factor. Kalau dia below 50 degree Celsius, fouling factor dia 0.001. Kemudian kalau dia fuel oil 0.009. Ni fouling factor yang you hanya plugging sajalah. Kalau ada soalan tanya you macam mana nak gunakan fouling factor, make sure dia kena prepare table lah. Kalau macam saya punya soalan, saya tak prepare table tapi you kena cari table tu. So make sure table, setiap table sebelum awak nak test ataupun exam, you dah letak siap-siap dia punya marking bookmark. Okay. Kalau tak, awak tak jumpa table, susah awak nak cari. Macam mana nak gunakan fouling factor ni? Okay, fouling factor ni hanya divide by A saja. Kalau awak lihat dekat resistance formula yang tadi, resistance formula yang ini untuk inner side, yang ini untuk wall, ni untuk wall, yang ni untuk outer, ni convection lah, ni convection, ni conduction, ni convection. Kalau fouling factor, soalan bagi tahu awak dia ada fouling factor, you cuma gunakan AI yang sama di sini, kemudian value fouling factor tu letak ke atas saja. Sama juga dekat outside of shell. Fouling factor letak saja value dia, mana-mana value kat sini. Kalau cakap exhaust engine fuel gas 0.018, letak kat sini 0.0018. Kemudian divide by surface area untuk outside. Macam tu saja guna dia. Okay. Once awak dah dapat R, tahulah nak dapat heat transfer. Delta T over R. Okay. Kalau you nak dapatkan U ataupun overall heat transfer coefficient U 1 over H I tambah 1 over HO. Ada terlibat tak dengan fouling factor? Tak ada. Okay? Tak terlibat langsung. Ini adalah contoh pengiraan effect of fouling factor on the overall heat transfer coefficient. Okay, ni dia include. Kita nak cari overall heat transfer coefficient. Ada double pipe, shell and tube. Ini kita ada counter flow heat exchanger, shell and tube. Cold tube di luar, masuk fluid tu dekat shell, kemudian hot fluid masuk dekat tube. Kalau kita tengok secara detail, ni cross section dia, di mana ada cold fluid di atas, ada outer layer of fouling kat atas tu, kemudian ini ialah wall tube, warna kelabu ni, warna kelabu wall tube, kemudian ada deposit dekat wall tube sebelah dalam, inner layer fouling, kemudian ada hot fluid warna biru. Okay. Kemudian nilai-nilai dia semua dibagi kat sini. Inner diameter 1.5 cm, coefficient of convection 800 watt meter squared K, kemudian fouling factor ada kat sini, kemudian outside diameter pun ada, coefficient of convection untuk hot fluid, untuk hot fluid. Okay, untuk hot fluid HO, untuk inner fluid, untuk cold fluid lah ni. Sorry. Ni cold fluid, cold, sini inner hot fluid. Okay. Jangan terbalik. Okay. Ni semua nilai-nilai dia yang dibagi. Kemudian dia tulis formula ni semula. R equal to 1 over HI, tulis balik RF divide by A plus non D outside divide by D inside divide by 2 pi KL plus fouling factor outside divide by surface area outside plus 1 over H times
surface area outside. Okay. Kemudian dicari surface area inside, cari surface area outside. Kemudian cari resistance dia. Gunakan formula saja. Dapat 0.0532 degree Celsius per watt. Okay. Then you dapat UI, you dapat UO. UI, UO. So knowing that the total thermal resistance and the heat transfer surface area of the overall heat transfer coefficient based on the inner and outer surface of the tube are yang ini. Okay. Overall heat transfer coefficient untuk inner tube, inner surface dengan outer surface. Okay. Dapatlah, pakai formula saja. Nampak macam senang, memang senang pun. We done on how to find overall heat transfer coefficient. Okay. We move on the analysis of heat exchanger. Analysis of heat exchanger. Tadi yang saya beritahu awak pada mula-mula start, macam mana nak tahu kita beli satu-satu heat exchanger tu tepat. Okay, kita ada method dia. Method tu kita panggil dia log mean temperature difference di sini. To select heat exchanger that will achieve a specified temperature change in a fluid stream of non-mass flow rate. Kita kena tahu mass flow rate dia. Kalau tak tahu mass flow rate, kita tak boleh gunakan LMTD. Okay. Kemudian second method is to predict the outlet temperature of hot and cold fluid stream in a specified heat exchanger. Kita gunakan effectiveness upon NTU method. Satu LMTD method, satu NTU method. You can use either method to find which heat exchanger yang suit dekat you punya application. Okay. Sekarang ni awak lihat kat sini. Ni bukan inlet. Ni bukan outlet. Ni adalah length. Okay. Baca sini. Two fluid stream that have the same capacity rate experience the same temperature change in well-insulated heat exchanger. You bayangkan ini adalah graph untuk you punya heat exchanger. Dia well-insulated. Well-insulated. Kalau kita tengok flow dia kat sini, dia jenis counter flow lah. Okay. Di mana hot fluid masuk di sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Kemudian cold fluid, dia masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. So, dia jenis counter flow. Okay. Kalau kita nak lihat perbezaan temperature yang berlaku kepada jenis counter flow ni, perbezaan dia yang masuk dengan di tengah-tengah dan keluar kat sini sama saja, difference of temperature between cold fluid dengan hot fluid. Okay, cold fluid dengan hot fluid. Dari method yang ni, delta T ni, kita nak cari mean sebab heat exchanger tak begitu cantik macam ini. Dia punya graph dia, perubahan ataupun perpindahan haba dia. Dia taklah sebaik macam ni. Kalau ni baik sangat, heat exchanger tu cantik sangat, dia terlalu theoretical sangat. Selalunya heat exchanger dia akan begini. So kita nak cari log mean temperature. Mean temperature difference. Temperature difference ni delta T, tapi kita nak cari mean dia. Kemudian kita logkan dia. Okey. Dari situ, idea dari situ kita boleh dapatlah berapa satu-satu log mean temperature difference untuk satu-satu heat exchanger tu. Sebab effectiveness of satu exchanger kita boleh depend on ni lah LMTD. Kalau tidak, kita tak ada reference.
contoh kita ada satu heat exchanger counter flow, dua-duanya working fluid dia water dengan water, tapi size berbeza, design berbeza, bentuk dia berbeza, tube dia jalan ikut mana, tapi apa yang tak berbeza dia perpindahan haba dia berbeza. Jadi apa yang nak berbezakan dia? Kita tak ada satu reference, kita tak ada satu dependent untuk membeli satu-satu heat exchanger ataupun kita nak design satu-satu heat exchanger. Jadi cara nak menggunakan atau nak differentiate one heat exchanger to another heat exchanger ialah kita gunakan log mean temperature difference ataupun LMTD. Selalunya kita gunakan ringkaslah LMTD. So cara dia adalah mudah. LMTD ni mula-mula ialah kita gunakan heat transfer rate formula yang biasa. Q sama dengan MCP delta T, ni delta T. Okay. Q sama dengan MH CP, ni cold, ni hot. Okay, ni pun delta T. Benda yang sama, cuma sini adalah cold, sini ada hot. Kalau lihat kat sini perincian dia mass flow rate yang sama, cold dengan hot. Kemudian specific heat pun kita ada nilai dia, kemudian temperature pun ada untuk inlet and outlet dia. Okay. Kemudian nilai ataupun value yang ini kita jadikan dia satu constant. Okay, kalau dia hot, hot lah. Kalau dia cold, cold lah. Kat sini kita jadikan dia CH besar. Sini kita jadikan dia CC. Okay, yang ni. Yang ditulis ni. So, jadilah kat sini formula ni yang telah diringkaskan. Di mana heat capacity rate, kalau soalan tanya apa itu heat capacity rate, ni lah dia, heat capacity rate, CH. Okay. Formula yang asalnya begini boleh jadi begini. Kalau kita ringkaskan dengan heat capacity rate, jadi begini. Okay. Ini macam mana dia nak ringkaskan, nak cari log mean temperature. Okay, nanti awak tahulah proses dia. Sorry. Kemudian M dot ataupun mass flow rate of the evaporation of condensation digunakan Q dot equal to M dot time HFG. Yang ini ialah enthalpy of vaporization of the fluid at the specific temperature or pressure. Tahu kan enthalpy ni kan, awak belajar dekat thermodynamic kan. So ini adalah contoh heat exchanger. Condenser dengan boiler ni heat exchanger. Okay. Heat exchanger di mana perubahan cold fluid dengan hot fluid. Ni hot fluid yang warna merah, cold fluid warna hitam. So awak boleh tahulah differentiate delta T dia. Sangat berbeza kan. Susah nak cari delta T dia. So kita dari kesusahan yang ini, kita gunakan LMTD menggunakan delta mean temperature, appropriate mean average temperature difference between two fluid. Okay, delta mean temperature. Inilah LMTD ni lah. Okay, kalau kita ringkaskan yang tadi, sekejap, sorry. Sorry, kejap. Alamak. Siapa hilangkan saya punya slide? Tak apalah. Saya nak cari satu slide tu. Tapi slide tu tak tahu macam mana boleh hilang pula. So, senang ceritalah. Dia patutnya ada variation of calculation dia kat sini. So, saya hilang pula slide tu. So, kita pergi macam mana nak kira log mean temperature ataupun formula dia sendiri. Kita ada formula asal. Ni formula asal. Q dot equal to
overall heat transfer coefficient darab surface area, ni surface area, ni overall heat transfer coefficient. Yang ini adalah delta T ni ialah log mean temperature. Okay, log mean temperature difference. Log mean, L stand for log, M stand for mean, T stand for temperature, delta yang segitiga ni stand for difference. Okay, ni adalah log mean temperature. Kalau you nak cari heat transfer untuk heat exchanger, gunakan log mean temperature. You gunakan basic reference of this one. Okay, apa itu delta T, apa itu delta T2, apa itu delta T1, dia semua berdasarkan sini. Delta T1 equal to T hot in tolak T cold in. Delta T2 ialah T hot out tolak T cold out. Okay, T hot in tolak T C in, dapat delta T1. Ni delta T2 equal to T hot out tolak T cold out, dapat delta T2. So kalau awak tolak, awak gunakan formula ni, log mean temperature, so awak boleh dapat average of different temperature untuk keseluruhan exchanger tu. Ni lah dia, delta T, log mean. Awak dapatlah average dia. Right? Sebab tu kita gunakan log mean temperature difference. Senang sikit kita nak bezakan antara heat exchanger yang sama jenis water to water, kemudian size dia hampir sama, cuma variation of tube arrangement saja yang berbeza. Nak bezakan dia, gunakan log mean temperature. Okay, ataupun lagi mudah, kalau ni orang-orang kerja, selalunya dia akan gunakan arithmetic mean temperature lah. Dia hanya ambil, dia tak guna log tadi lah, dia tak guna formula yang ni, formula asal ni. Okay, dia gunakan formula yang ini. Tapi saya tak cadangkan ataupun tak galakkan awak guna untuk kira-kira. Kalau you dah kerja, kemudian you punya boss suruh minta you cari heat exchanger berdasarkan log mean temperature, you can use this. But dia tak selalunya accurate lah. Guna dia hanyalah divide by 2 yang tadi you kena tolak kan, delta. You tengoklah formula ni, you kena tolak delta T1 tolak delta T2 divide by ln delta T divide by delta T2. Kalau yang ni you ambil delta T plus delta 2 kuasa 2, tak ada kuasa 2, nak awak divide by 2 saja, dapatlah arithmetic mean temperature difference. Dia hampir menyerupai log mean temperature result. Okay, ini macam interpolation style lah. Interpolation style, macam saya ajar awak yang cara mudah, divide by 2 saja. Kemudian untuk counter flow tadi, untuk parallel flow kan, ni parallel flow. Untuk counter flow, in the limiting case, the cold fluid will be heated to the inlet temperature of the hot fluid. However, the outlet temperature of the cold fluid can never exceed the inlet temperature of the hot fluid. Tak boleh, never exceed. For specific inlet and outlet temperature, logarithmic mean temperature difference counter flow heat exchanger is always greater than that of parallel heat exchanger. Okay, so kat sini awak boleh tahulah dengan statement kat sini, parallel flow tu tak berapa bagus sangat untuk heat transfer berbanding counter flow heat exchanger. Okay, ini adalah dia punya statement dia. Counter flow, parallel flow, selalunya log mean temperature difference untuk counter flow lagi tinggi
berbanding parallel flow. Okay. Ini adalah multi-pass cross flow heat exchanger. Untuk counter flow, log mean temperature sama tau kira dia. Log mean delta T1 tolak delta T2 divide by ln delta T1 delta T2. Betul? Sorry. Betul? Untuk counter flow pun sama. Gunakan logarithmic mean temperature difference sama dengan parallel flow. Untuk counter flow dengan parallel flow sama cara nak kira logarithmic mean temperature difference. Untuk multi-pass cross flow, bezanya ialah awak darabkan dengan correction factor di sini, F saja. F saja. Yang ini kira macam biasa. So awak boleh dapatlah logarithmic mean temperature difference for cross flow and multi-pass heat exchanger. Tapi nak kira F ni, correction factor ni, dia depend on P dan R. P dan R. Lihat lagi detail. P formula dia T2 tolak T1 divide by T besar tolak T1 kecil. Apa ni kan? Macam pening je. Kita lihat kat sini detail. Kalau dia bentuk heat exchanger awak begini. Okay, dia macam one shell, two tube. One shell, two tube. Heat exchanger, dia cross flow type. Sama dia boleh jadi parallel dan counter kan kat sini. Tapi kita panggil dia cross flow heat exchanger type. So you kena kira P dia, you kena kira R dia. So reference T dengan capital T dengan capital T dengan T kecil di sinilah. Kalau T besar untuk shell selalunya, T kecil untuk tube selalunya. Okay, sama, dia akan constant macam tu. So you kena gunakan table of correction factor untuk cari mean logarithmic temperature difference. Okay, sebagai contoh, kita ada contoh tak? Ni adalah jenis-jenis dia lah. Sebagai contoh, macam mana kita nak kira ataupun kita nak gunakan correction factor ni. Saya bawakan awak satu contoh di sini. Cooling of water in automotive radiator. A test is conducted to determine the overall heat transfer coefficient in automotive radiator. That is compact cross flow water to air. Ini, water to air. Ini penting, cross flow water to air heat exchanger with both fluid, air and water are unmixed. Tak mix. The radiator has the 40 tubes, ada 40 tubes of internal diameter 0.5 cm, panjang dia 65 cm, closely spaced with plate fin metric. Macam ni lah metric dia. Hot water enter tube, hot water dia suhu 90 degree Celsius pada mass flow rate 0.6 kg dan leave lebih kurang 65 degree Celsius. Kemudian A flow ni 20 degree Celsius to 40 degree Celsius. Calculate the overall heat transfer coefficient UI of this radiator based on the inner surface of the tube. Okay, disuruh cari overall heat transfer coefficient. Okay, macam mana nak kira dia? Mula-mula dia kira Q equal to MCP. Macam biasalah. Dia dapatkan mass flow rate dia. T in tolak T out. The rate of heat transfer in this radiator from hot water to air is determined from energy balance on the water flow. Okay, T in tolak T out, MCP ni semua cari saja nilai dia. CP ni dekat belakang buku awak. Kemudian ini adalah hot water awak.
90 tolak 65 degree Celsius, mass flow rate 0.6, dapat 62.93 kilowatt. Kemudian awak cari internal surface area, pi dl. Ada 40 kat sini ialah number of tube. Okay, n kat sini, number of tube. Dapat area dia untuk internal. And after that, you gunakan formula ni sebab you nak cari UI kan tadi kan. Overall surface area. You kena mulakan dengan delta T. Delta T. Delta T equal to, ni LM, correction factor darab delta T LM. Yang ini ialah yang ini. Delta T1 tolak delta T2 divide by normal logarithmic delta T1 divide by delta T2. You kira, you dapat yang ini, kemudian darab dengan Fouling factor, barulah dapat sebenar nilai ni. Ataupun you masukkan nilai ni semualah terus. Formula asal dia ialah Q equal to UI AI delta T LM. Okay, sebabkan dia cross flow type, so awak kena tambah F kat sini, correction factor. Inilah F dia, correction factor. Dia suruh awak cari overall surface area. Mudah, Q ada, yang nilai ni semua ada. Problem dia ialah dekat F kat sini, Fouling factor ataupun correction factor. Macam mana nak gunakan correction factor? Sebab correction factor ni bergantung kepada value of P and R. Okay, value of P and R. You tengok balik macam mana you punya heat exchanger bentuk dia. You collect T1 untuk tube, kemudian T2 untuk tube, kemudian T1 untuk shell dan T2 untuk shell. You gunakan nilai-nilai tu cari P. Sebagai contoh kat sini, kita ada nilai P 0.36, kita ada nilai R 0.8. Kita mulakan dengan P. P di bawah 0.36, lebih kurang lah. Ini 0.3, ini 0.4, ini 0.35. So, di sinilah lebih kurang. Tarik atas, di mana-mana. So, untuk R 0.8. Lihat kat sini 0.8 ni line dia, 0.8. Kat mana dia bersilang di sini. So, lebih kurang lah di sini. Sini 0.9, sini 0.95, sini 1. So, lebih kurang lah. You nak ambil 0.97 boleh, 0.98 boleh, 0.96 pun boleh. Jangan 0.95 saja sebab 0.95 dekat bawah sini. Okay. Dapat for correction factor, masukkan kat formula, you dapat overall transfer coefficient. Okay, mudah. Ni menggunakan, saya remind awak balik, ni menggunakan LMTD method. LMTD method. Kita ada NTU method. Kita ada NTU method. Untuk NTU method lagi mudah. Kita hanya berdasarkan effectiveness of heat transfer, di mana formula dia ialah Q actual heat transfer rate divide by Q maximum possible heat transfer rate. Apa benda ni? Maximum possible heat transfer rate. Okey, di sini saya list up sebagai contoh, kita ada heat exchanger yang macam ni. Saya list up everything, heat rate dia, yang cold dengan yang panas. Kemudian maximum temperature dia difference, sama ada selalunya max temperature T hot tolak T cold lah yang in. Dia akan dapat you akan dapat T maximum. Okey. Kemudian you ada heat rate kat sini. You pilih yang kecil 92.
Okay, you ada yang kecil, kemudian you darab sajalah. Qmax darab heat rate minimum darab Tmax. You dapat heat transfer maximum. Heat transfer maximum. So, you dividekan dia pada actual yang you kira, Q equal to M Cp delta T. Yang ini, bagikan dengan maksimum, you dapat efektif dia kat sini. Dari effectiveness NTU method ni, you boleh decide dah you nak pakai jenis heat exchanger yang macam mana. Okay, you boleh dapat dah terus. Mudah saja menggunakan NTU method. Ini tak perlu pun. Kemudian dia ada bagi lagi detail. Kalau you nak lagi detail, penggunaan effectiveness untuk parallel, kita ada satu formula yang mana satu tolak eksponen ni, eksponen tau, UAS divide by C minimum. C minimum ni apa tadi? C minimum ialah CP in kan dengan M dot C max CP bukan in, hot, cold. Ni ialah cold. Minimum selalunya cold. CP hot max darab M dot. M dot selalunya tak samalah. Inilah dia. You dapatlah effectiveness untuk parallel flow heat exchanger. Okay. Yang nilai ini ataupun formula ini ataupun equation ini selalunya dinisbahkan sebagai NTU. Value ini yang digunakan untuk cari ataupun untuk differentiate one type of heat exchanger to other type of heat exchanger. Okay, NTU. Ni pun sama, capacity ratio, NTU ni. Ni yang saya bagi tahu tadi. NTU. Ini dalam bentuk ni orang matematik suka lah ni. Effectiveness dalam function of UAS divide by C min dan C min divide by C max. Ni lah dia. Ni orang matematik suka lah ni. Kita tak suka benda ni. Kita suka yang panjang-panjang macam ni. Kita lagi faham kan. So, formula untuk kira effectiveness dah ada dah pun. Parallel flow, counter flow, shell tube, 2, 4 dan seterusnya lah. Kalau dia N, dia tukar number of N sini lah. Sini. Berapa tube yang passes, tukar kat N dia saja. Okay. Tapi, you kena cari E1 dulu. Effectiveness of E1 dulu. Sebab dia dalam equation of number of tube tu ada effectiveness of 1. You kena ada nilai ni dulu, baru you boleh guna equation ni. Untuk cross flow, both unmixed ke, mixed ke, ni semua ada formula dia. Okay. Dan yang paling bestnya, kita tak perlu kira pun effectiveness tu. Sebab jurutera yang lepas-lepas tu dia dah kirakan untuk kita, dah buat table. Kita hanya perlu nilai NTU saja. NTU saja. Kita hanya perlu nilai NTU saja. Dan nilai ratio rate C min over C max ni. C min over C max. Kita dah tahu dah, kita ada NTU value dan kita ada C min over C max value. Kita boleh tahu heat exchanger tu efektif dia parat mana, 60%, 80%, 100%, 20%. Depend on what kind of heat exchanger. Alright. So you kena tahulah ni, nak cari NTU, formula NTU yang ni. Table dah ada kat tepi waktu test.
Untuk waktu final, table ada kat tepi, formula ada kat tepi. Tengok soalan, dia nak berdasarkan apa? Nak berdasarkan NTU ataupun LMTD. Kalau NTU, you kena ada Cmin, you kena ada overall heat transfer coefficient, you kena ada surface area. Dapat nilai tu, you dapat nilai NTU. Kemudian Cmin dan Cmax ni boleh dapat daripada nilai value temperature yang keluar. Cmin dan Cmax ni you boleh dapat mass flow rate untuk fluid tersebut dengan dia punya mass flow rate dengan heat capacity dia. Heat capacity M dot dengan Cp kan. Untuk one fluid lah. You divide kan dia, you tengok kat sini. Mana effectiveness dia? Selalunya NTU method ni tak keluar lah dalam final ataupun dalam test. Sebab dia mudah sangat. Awak tahu NTU, you tahu nilai Cmin over Cmax, dapatlah effectiveness dia. Mudah sangat lah, selalunya mudah sangat. Ini terlalu mudah. Kurang jumpa, awak tak akan jumpa lah. Kalau jumpa pun markah bonus untuk awak, senang cerita. Okay. Lebih kepada LMTD method. Ini cuma tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nak bezakan NTU method ni. Kemudian selection of heat exchanger. Alright, kita almost finish. Selection of heat exchanger. The uncertainty in predicted value of overall heat transfer coefficient can exceed 30%. Okay, kalau you kira-kira U, bukan kira-kira awak, kira-kira U capital kat situ. Saya cerita pasal overall heat transfer coefficient can exceed 30%. Those, it is natural to tend over design. Kena design selalunya lebih besar sedikit. Selalunya kita akan kira lebih, kita akan kira terlebih lah. Maksudnya penggunaan kita tu selalunya kita akan kira terlebih 30%. So selalunya heat exchanger kita kan akan yang ada dekat sistem kita selalunya over design lah. Okay. Heat transfer enhancement in heat exchanger usually accompanied by increased pressure drop and higher pumping power. Okay, kalau kita nak improve heat transfer, selalunya kita akan increase pressure drop lah. Pressure drop akan increase juga. Kemudian power untuk pumping air tu ke dalam heat exchanger tinggilah selalunya. Kemudian therefore any gain for the enhancement of heat transfer should be weighed against the cost of accompanying pressure drop. Okay, kalau you nak improve you punya heat exchanger, you akan improve pressure. Bila you improve pressure, high pumping power diperlukan. Bila dah masuk high pumping power, of course akan ada besar pressure drop juga dekat heat exchanger awak. Sebab heat exchanger ni dia berselirat, kemudian dia dense. Okay, panjang dia, sebenarnya length dia sangat panjang. Usually, the more viscous fluid is more suitable for the shell side. Okay, and the fluid with the higher pressure for the tube side. Fluid with the higher pressure for the tube side. The proper selection of heat exchanger depend on several factors: heat transfer rate, cost, pumping power, size and weight, type and material. Ini adalah operating cost formula yang selalu digunakan dalam soalan. Pumping power darab hours of operation darab unit cost of electricity per watt hour. So you dapatlah operating cost. Okay, itu saja untuk heat transfer exchanger ataupun heat exchanger topik kita. Kita dah cover type of heat exchanger, kita dah cover fouling factor, kita dah cover how to analysis heat exchanger, kita dah cover log mean temperature difference menggunakan counter flow dan multiplus counter flow heat exchanger. Ni table ni semua ni cerita pasal table. Okay, table. Kemudian kita ada
kita dah belajar pasal effectiveness of NTU method. Sama ada kalau you nak beli heat exchanger, nak guna log mean temperature ataupun nak guna NTU method, no problem, benda yang sama. Kemudian last kali kita dah cover selection of heat exchanger. Okay, that's it. Heat transfer yang awak belajar pada semester ni. Itu saja. Okay. Ada apa-apa soalan yang perlu ataupun yang meragukan ataupun yang perlu saya repeat untuk awak?